pasal belanjawan. First of all, berita yang menarik berkenaan dengan beras. Satu perkara adalah yang hari ini mengejutkan ramai berkenaan dengan diratik-ratik beras tempatan tiada di pasaran. Tiba-tiba kita dah tahu siapa pengkhianatnya, kan? Dan sebelum tu, Himpunan Pro-Palestine pada hari Jumaat nanti, pemuda UMNO akan membuat himpunan di Hai Azhar, membuat himpunan di Masjid Negara. Pemuda PAS membuat himpunan di Masjid Negara juga rasanya, dan pemuda AMK PKR akan membuat himpunan di Surau Tabung Haji. Dan pemuda Amanah di Masjid Negara, pemuda PSM di Masjid Negara. Di manakah muda, di manakah Armada Bersatu? Di mana Armada Bersatu, di manakah pemuda? Muda. Parti Muda. Dan pemuda PAS, pemuda UMNO, pemuda Pro-Palestin akan buat himpunan di Masjid Negara bersama juga PSM dan pemuda Amanah. Kecuali AMK PKR saja yang akan berada di Surau Tabung Haji. Rasanya lah. Tak salah saya, betulkan kalau saya silap. Okey. Berkenaan dengan beras, sebuah kilang beras yang Kedah disita hari ini selepas disyaki menyorok beras putih tempatan berjumlah 180 tan metrik. Dianggarkan bernilai RM405,000 dianggarkan menerusi operasi beras putih tempatan hari ini yang dijalankan sejak semalam. Dan pemeriksaan ke atas kilang tu mendapati beras bergrade super special tempatan 5% SST5 atau beras super special tempatan BPT, beras putih tempatan BPT tu beras putih tempatan, disorok di dalam gudang yang tidak dinyatakan dalam lesen. Dan sekarang kita tahulah siapa pengkhianat sebenar. Sendiri sorok, sendiri menyalak, sendiri fitnah. Lepas ni kau nak sorok apa lagi? Kan? Jadi patutlah beras tak ada. Dah harga beras import tu tinggi. Negeri yang menjanjikan masuk syurga pun solat juga. Mentang-mentang lah negeri itu pengeluaran beras utama Malaysia katanya, kan. Dan SPRM bongkar sebuah syarikat di Kedah tipu bekalan beras dan berpakat dengan pegawai kerajaan negeri, dan klaim pula puluhan juta tapi beras tidak dibekalkan. Dan lepas tu suruh Walau ni sebar fitnah, buat naratif yang tak ada beras dan salahkan kerajaan perpaduan semata-mata nak mengatakan kerajaan perpaduan ni gagal lah takbir negara. Sampai beras pun tak ada. Lepas tu bila orang beratur nak beli beras, dia kata tak pernah lagi seumur hidup seseksa ini, seteruk ini, kan. Terpaksa beratur nak beli beras dan sebagainya. Kan. Jadi dulu masa minyak masak tak ada, rupanya anak Hamzah Zainuddin ni tipu subsidi minyak. Hari ni terbongkar lagi, beras tiada. Rupanya lembaga syarikat milik Kedah sendiri yang khianat rakyat pembekalan 100 juta. Jadi puas tak hati korang ni? Duk maki kerajaan perpaduan, hari-hari salahkan kerajaan perpaduan. Rupanya negeri lebay yang punya angkara. Jadi patutlah beras tempatan pun tak cukup di pasaran. Rupa-rupanya syarikat yang diberikan kepercayaan untuk edah beras di seluruh Malaysia, di Kedah Darul Nusibat ni, sabotaj dan khianat sorok beras. Kau bayangkan, dah tak lama lagi akan terbongkar siapa dalang di sebalik penyorokan tu, yang menyorokkan beras tu, insyaAllah. Dan di Alustar pada hari ini juga satu lagi tempat di Kota Sarang Semut. Ini tempat yang berbeza. Penguat kuasa Selit Ampadi dan Beras telah menyita sebuah kilang di Kota Sarang Semut
melibatkan 10 metrik tan beras hancur bernilai RM21,187. Ini peristiwa kedua lah. Sorok beras juga. Jadi dah 2 kilang di situ. Yang tadi 180,000 tan. 180,000 tan metrik dianggarkan RM405,000 menerusi operasi beras putih tempatan yang dijalankan daripada semalam lagi. Dan ada satu demi satu kita nampak dah jumpa punca sekarang ni. Dan selain daripada serbuan SPRM di Kedah, ini satu lagi task force yang operasi BPT ni beras putih tempatan yang diketuai oleh Timbalan Menteri Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan bersama dengan Kawasan Padi dan Beras telah berjaya membongkar, menyita sebuah kilang yang simpan sampai 180,000 metrik tan. 180, betul lah kan. Jadi bukan 180,000, 180 metrik tan, sorry. So bayangkanlah boleh dia suruh beras-beras ni, rakyat duk bising berkenaan dengan beras tempatan, tak dapat nak dijumpai di pasaran dan sebagainya. Dan inilah saya nampak kesan buruk daripada kerajaan yang pernah menjadi kerajaan, dan mereka ini menjadi khadam tauke swasta ni. Selama 33 bulan dia memerintah, beratus juta sakau daripada tauke-tauke syarikat besar ni dalam negara, termasuklah banyaklah syarikat kan. Dan duit daripada mereka tu digunakan sebagai tabung pilihan raya. Buktinya bila kita tengok menjelang pilihan raya PRU 15, mereka ni berbelanja begitu mewah. Satu parlimen tak kurang 1 ke 2 juta dibelanjakan lah. Bayangkan upah untuk anak muda, untuk pakai baju mereka, pacak bendera, konvoi ramai-ramai, kan. Satu malam diberikan upah untuk jaga dia punya markas dan sebagainya. Orang kata beri makan sedap dekat markas. Kadang-kadang ada kami golek dan sebagainya. Itu belum kira lagi duit sedekah, rasuah itu sedekah untuk individu yang terpilih. Belum kira lagi duit sampul bisik-bisik kan. Pendek kata jumlahnya tak sangat besar. Dan mereka melangkah masuk PRU dengan harapan besar mereka dapat jadi kerajaan semula. Tiba-tiba Allah takdirkan keputusan tak seperti dijangka, sampai kesudah tak cukup jumlah untuk tubuhkan kerajaan, sehinggalah janji untuk membayar balik kepada mereka yang telah melabur besar kepada puak-puak ini akhirnya terbantut. Akhirnya apa yang berlaku? Mereka terpaksa mencari jalan bagaimana untuk merampas kembali kerajaan walau apa pun cara. Kena cari jalan macam mana nak tebuk atap 2.0. Sebagai langkah awal, sebelum ni mereka mengkucak-kacirkan politik negara, rakyat disusahkan kehidupan mereka, dan perkara asas untuk menyusahkan rakyat adalah mengganggu bekalan makanan rakyat. Benda yang paling asas adalah beras. Beras adalah makanan, thank you Daniel. Beras adalah makanan wajib untuk dijadikan bahan ratipan mereka ni atas kegagalan kerajaan hari ni. Tapi itu tak berlaku lah. Kerajaan ni dia perform. Maknanya kalau tak ada beras tempatan, dia akan cari beras putih dan dijual dengan harga beras tempatan melalui jualan rahmah. Dan banyak lagi lah digesa supaya agensi kerajaan menggunakan beras import supaya rakyat boleh beri beras tempatan. Sama ada harga dinaikkan atau bekalan dihilangkan daripada pasaran. Sebenarnya dia mengharapkan supaya biarlah beras tempatan tu dinaikkan harga. Barulah dia orang ni nak banyakkan stok di pasaran lah. Sebenarnya kita boleh baca puak-puak ni kan. Tapi bila ini dilaksanakan, rakyat akan marah. Kemarahan inilah rakyat akan dijadikan asas kepada langkah-langkah seterusnya dan dijadikan alasan ataupun satu justifikasi untuk kenapa kerajaan yang ada perlu dijatuhkan. Sekali lagi, toke-toke ini bekerjasama untuk sabotaj dan tentulah memerlukan kerjasama mereka yang merupakan toke-toke kilang padi besar dalam negara. Dan suruhlah bahan tu sekejap kan, suruh bekalan tu sekejap, jangan hantar kepada pemborong. Jadi berapa ratus juta sebenarnya kerugian sepanjang beras tidak diedarkan. Akan ada mungkin kita tak tahu apa yang dijanjikan kan, tapi kalau kita kira, alhamdulillah, wa makaru
wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka merancang tapi Allah juga merancang. Demi Allah, perancangan Allah terbaik. Mengatasi segala perancangan makhluk tu sendiri. Satu demi satu terbongkar siasatan penggeledahan. Sekejap Sekejap. Hello. Waalaikumsalam. Ya, saya. Yang mana? Adalah sikit. Adalah sikit. Some of it. Dah masuk dah. Ya. Tak ada? Alright. Okay. Betul. Baik. Assalamualaikum. Okay. Zaman BN. Kejap. Okay, dari tepi dah ada bercin. Kena diet lah. Okay. Tak apa, benda kita buat dia. Okay, so sebagai rakyat, sebab saya kan dagu saya macam ni, saya tak nampak lah. Okay, sebagai rakyat diberikan akal untuk berfikir. Yang sebelum ni kalau kita tengok duk maki hamun kerajaan yang terpinga-pinga, kerajaan lembab, sekarang ni kita nampak diorang ni merancang untuk menutup kekecewaan mereka yang kini kita nampak menjadi peluru untuk dihalakan kepada mereka balik. Maknanya apa saja perancangan mereka yang mereka buat dah terbongkar. Jadi sebagai rakyat kita boleh fikir sendiri, kita boleh nilai sendiri, terimalah ini sebagai sebuah kenyataan yang mana tak mampu untuk bertahan selama-lamanya, sebaliknya kebenaran akan terselah bila tiba masa dia. Jadi kita kena berpada-padalah dalam politik ni, yang baik kita sokong, yang buruk kita lawan. Jangan mengizinkan sebuah kerajaan yang menjadi khadam kepada toki-toki besar untuk kembali menjadi pemerintah negara. Jadi yang sesaranya nanti anak cucu kita, betul tak? Tahun bila tu apa benda ni? Sila naik ke atas untuk kita berbahas. Duk tanya dekat bawah aja. Nanti kena naik atas dan bercakap sendiri. Okay, silakan Fitri. Okay. Ya, saya pun tengok juga berita pasal beras hari ni. Bagi saya sangat mengejutkan lah tengok jumlah yang disita tu 180 tan metrik. Saya 180 tan metrik tu dia boleh dapat 18,000 pack beras yang 10 kilo. Banyak untuk kita yang tengah ada krisis ni. Dan bagi saya lah yang buat sabotaj ataupun yang buat satu kerja ni, memang pendapat saya lah a bit harsh. Saya anggap dia pengkhianat negara lah, sebab dia dah sabotaj ekonomi first. Sebabkan supply dah jadi suppress dan harga akan naik melambung-lambung. Yang dah sedia melambung ni dia akan lagi melambung disebabkan tak ada beras tempatan ni kan harga dia murah. So nak tak nak orang kena beli juga dengan beras import. Itu first. Yang mana susah, yang mana selama ni B40 dia terpaksa beli beras import, beras tempatan tak ada. Dan kita tahu ada beratus-ratus metrik tan dia tengah disorok
melampau lah. Saya marah jugalah bila tengok berita ni. Sebab kita krisis beras ni makanan ruji. Beras ni makanan ruji kita. Okay, then pasal makanan ruji, pasal kartel. Okay, pasal kartel beras, sebab kartel beras ni adalah orang yang selalu sebut pasal kartel ni adalah Sanusi kan. Sebelum ni kita bisa dengar. Tapi bila dirampas dekat negeri Kedah dan beratus-ratus metrik tan ni, persoalan satu je. Dia tak tahu langsung ke kartel sebesar ni ada dekat negeri dia sendiri, yang mana dia sembang sebelum ni. Dia tak ada buat tak pantau ke, tak check ke. Dah lah dia keluarkan beras mahal yang harga RM7 sekilo tu kan. Jadi dia banyak beberapa perkara lah isu ni. Tak apa, yang lain ulas dulu. Saya ulas sikit dulu. Okey, Silari. Okey, baik. Hari ni kita dikejutkan satu lagi kes. Semalam satu kes. Jadi 2 kes. Semuanya berlakunya di Kedah. Jadi Sanusi jadi menibisu pasal apa? Menikus pasal apa? Ibarat macam tikui kondok. At least bagi penjelasan dekat rakyat negeri Kedah. Sebab dia libatkan nama negeri Kedah. Bukannya libat nama Sanusi. Sanusi mampu pergi kat hang lah. Sebab dia libat nama negeri Kedah, at least buat PC. Press conference untuk bagi penjelasan. Syarikat JLC ni siapa yang terlibat dalam lembaga ni? Siapa dalam ni? Supaya kita dapat clear cut sama ada dalam tu ada ahli parti mana ataupun individu persendirian. Dia ada masalah. Supaya bila ada individu persendirian, jadi sama-sama kita tak ada salah satu sama lain. Benda macam tu je. Dia jadi macam setan bisu dah. Bila di atas pentas, di atas ceramah, berdegar-degar, mengutuk, memaki, menhamu segala mak nenek. Tapi bila kena conteng arang dekat muka sendiri, yang sebagai seorang ketua menteri, menteri besar, dia menikus macam tu, membuta je. Tak pun bagilah esko kalau hang tak boleh jawab pun. Hang ada esko apa semua. Suruh esko jawab. Apa kegila lah hampa ni. Yang walaum pun duk fitnah pasal beras tak berhenti. Hampa clear, hampa patutnya buat satu tuntutan supaya WMB bagilah penerangan buat PC supaya kami lebih jelas, supaya kami boleh jawab isu ni. Sebab ni jadi libat negeri kami yang sokong hang, Sanusi. Sepatutnya macam tu, Mat. Ni tak. Beras tak ada kat negeri Kedah, beras masalah ni Kedah, takkan nak salah PMX juga yang ni. Tapi alhamdulillah lah kerajaan perpaduan ni. Bawah ni dia nak menyalahkan Barisan Nasional. Dah. Masalah dia lah ni. 10 tahun dengan Bernas tu aku nak tanya. Tak apa, masalah dia lah ni. Kita kena ingat, di dalam Barisan Nasional ada yang lompat pergi bersatu. Mana tahu yang tu duduk dalam Perikatan Nasional sebab tu Sanusi membisu. Adakah macam tu? Sebab tu kita minta penjelasan, buat press conference. Okey, tak apa, tak mau mention nama tu habaq. Contoh dalam ahli lembaga ni ada 10 orang. Saya tak tahu mana satu pun. Boleh je ni aku ajak Sanusi nak membohong sikit. Bohong sunat ni. Maksud dia berselindung lah. Kata okey ada nama 10 orang tapi saya tak tahulah siapa terlibat, saya serah pada pihak kuasa. Lega, rakyat pun tenang macam tu. Ni dah lah masalah beras ni dah lah masalah dunia. Kalau lepas tu terjadilah kat negeri Kedah, sebelum ni hang melalak lah kata, PMX tak reti jaga negara, PMX tak boleh jadi Perdana Menteri, PMX apa bagai lekeh lah apa. Hang lagi lekeh daripada lembu tau lah ni. Hang diam je. Kalau tikus mondok at least dia berani kat keluar tunjuk muka. Ni hang tikus mondok ibarat sembunyi dalam longkang tape. Entah tak label sampai macam tu. Takkan hang nak jawab macam RE, saya tak tahu. Tapi selepas disiasat, dia ni, dia tu, dia ni baru dia tahu. Takkan nak label lama-lama lagi. Sudah-sudahlah, hang dah 4 tahun takkan tak tahu langsung. Dalam JSC tu ada siapa. Nak membohong pun berpada-pada. Yang sebenarnya, hang cakap buka mulut je bohong tu diri hang sendiri, Sanusi. Okey, sekian di situ dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lama aku tak nak yang ni. Tak sabarnya Abah Pandi. Tok Abah dulu. Assalamualaikum. Bagi salam je. Waalaikumsalam, Benny. Silakan Tok Abah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Salam sesudah ibadah solat asar. Dengar tak?
Jelas Tok Abah. Okey. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala. Salam sesudah ibadah solat asar Okey, yang pertama alhamdulillah tu. Ada 2 ahli panel dalam ni apa? Fitri dengan siapa tadi tu? Ari. Okey, betul apa yang dikata tadi tu. Sebenarnya Tok Abah dah. macam ni. Okey, Tok Abah jawab. Okey, jadi dia paling simple je. Sebenarnya ada di antara yang menulis kata 7 tahun. Tok Abah Ahmad Selut dengan Ari yang mengatakan ada yang jenis katak lompat, si katak lompat. Okey, sekiranya Sanusi seorang yang gentle, seorang yang tidak menabur fitnah, semasa setiap pilihan raya dia bercakap, menyalahkan PMX, Nusi sepatutnya wajib buat press conference kan, mengatakan dia tidak terlibat sebagai seorang yang telah memegang 8 esko di negeri Kedah. Ya. Jadi Sanusi seorang yang tidak bijak bagi Tok Abah. Adakah kewajaran dia telah memegang 8 esko tu? Dalam 8 esko tu boleh cek apa esko-esko yang dia pegang. Jadi bagi Tok Abah, tidak wajar Sanusi dia berdiamkan diri untuk membersihkan nama rakyat Kedah yang terpalit dengan perangai Sanusi, yang mana siang malam pagi petang tiap-tiap room bertekak tentang kartel beras.